Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so hari ni cikgu mula dulu untuk 1.1.2. Kalau awak nak tengok dalam buku teks, boleh buka muka surat 7. Okay, so untuk tajuk kita pada pagi ini iaitu 1.1.2. Nanti awak tulis dekat indeks buku tulis awak tu. 1.1.2 iaitu domain julat. Okay, bagi suatu fungsi. Okay, semalam cikgu dah cerita dah apa dia fungsi kan semua. Okay, so hari ni kita nak tengok apa itu domain dan julat. Okay, so contoh cikgu ada. Okay, fungsi semalam kita guna simbol apa? F. Fungsi. Apakah simbol bagi fungsi? F. F. Okay, so F titik bertindih X. Fungsi bagi X. Okey, saya petakan kepada 3X. Okey, contoh saya buat dalam bentuk set ni. Okey, bulat cikgu tak cantik sikit . Contoh dalam dia ada 1, 2, 3. Dekat sini 3, 6, 9, 10. Ini nota ni nanti cikgu share, awak dengar je. Okey, nanti awak salin je. Cikgu share dalam grup nanti. Contoh, apa dah maksud anak panah ni? Warna merah cikgu buat ni? Apa maksudnya? Apa maksud anak panah yang merah ni? Semalam cikgu kata apa maksud anak panah ni? Ya? Apa? Dengar tak cikgu? Dengar. Apa maksud dia? Anak panah tu? Apa maksud dia? Peta. Dipetakan. Bukan geografi tau, ada peta. MF pun ada peta juga. Okey, dipetakan. Maksudnya apa dia punya hasil. Okey, contoh yang ini cikgu namakan set A, yang ini set B. Okey, set A ni objek ke image? Set A objek, set B image. Okey, so ingat yang tu yang semalam. Okey, so hari ni kita nak tambah lagi dia punya istilah. Okey, domain. Okey, mungkin awak pernah belajar masa mat moden kan? Domain, kodomain. Pernah dengar kan? Hari tu keluar exam kan? Pertengahan pula. Akhir tahun hari tu. Ingat tak soalan tu? Nyatakan domain, kodomain, julat. Ada tak? Ingat tak? Ada. Ada kan hari tu cikgu tanya tu. Saja je cikgu tanya sebab nanti kalau awak ambil MAT awak akan jumpa balik benda tu. Okey, so yang pertama domain. Apa itu domain? Domain ialah semua unsur dalam set A. Okey, so apa jawapan cikgu? Kena buat tanda ni kena buat tanda set tu. Okey, domain ialah semua unsur dalam set A. Okey, berikan jawapannya. 1, 2, 3. Buatlah. 1, 2, 3. Mesti buat tanda keli ni. Okey? Boleh. Kodomain pula semua unsur dalam set B ataupun semua unsur image yang terhasil daripada set A. Okey, so apa jawapan dia? Ambil je yang dari dipetakan tu. Okey, so jawapan dia apa? Ini nampak ini? Kodomain. Semua unsur dalam set B yang mungkin dapat dalam set B. 3, 6, 9 dan 10. Okey, kalau awak tengok anak panah ni, 1 dipetakan dapat 3, 2 dipetakan dapat 6, 3 dipetakan dapat 9. Tapi 10 ni dia tak ada gain kan daripada set A kan? Dia tak ada anak panah kan? Maka untuk julat, okey, julat dengan domain ni dia lebih kurang sama. Cuma beza dia, julat ni hanya yang dipetakan sahaja. Maksudnya kalau kodomain ni awak masuk semua 3, 6, 9, 10. Kalau ada nombor lain pun walaupun dia tak dipetakan, tak ada anak panah yang menghala kat dia, awak tulis juga. Sebab tu untuk kodomain 10 ni cikgu letak juga. Okey? Bila kita tak letak 10 yang tak ada anak panah ni untuk julat. Jadi untuk julat jawapan dia 3, 6, 9 sahaja. 10 tak boleh tulis sebab 10 tak dipetakan.
Faham tak? Boleh beza tak kodomen dengan julat? Boleh tak? Faham Kalau ada soalan tanya. Okey. Kemudian, lepas tu kita tengok yang semalam, objek. Objek apa? Semua unsur dalam set yang depan lah. Kalau dalam gambar rajah ni, semua unsur dalam set A. Apa jawapan cikgu? Semua unsur dalam set A. Apa jawapan cikgu? Adakah jawapan dia sama dengan domain? Ya ke tidak? Jawapan dia sama tak dengan domain, objek? Sama tak jawapan dia? Mana pergi orang ni? Syazul. Sama tak jawapan dia? Objek dengan domain, sama tak jawapan dia? Sama. Sama. Okey, masih tulis 1, 2, 3. Cuma beza dia untuk objek, jangan buat benda ni. Ni jangan buat bracket curly ni. Okey, kalau awak buat bracket curly ni, dia akan merujuk kepada domain. Kalau awak tak buat, dia akan merujuk kepada objek. Boleh beza? Sama juga macam kodomen dengan julat tadi kan. Beza dia nombor yang sama, cuma julat ni kita rujuk yang dipetakan sahaja. Kan? Kalau dia tak dipetakan tu, dia untuk kodomen. Okay? So, domain dengan objek, dia benda yang sama. Cuma beza objek, awak jangan letak benda ni. Kalau letak, dia tak jadi objek, dia jadi domain. Faham? Boleh ya? Okay, lepas tu kita ada image. Ada 5 benda awak ingat domain, kodomen, julat, objek dengan image. Okay, image pula apa tadi? Unsur dalam set B kan? Okay, apa jawapan dia? Agak-agak apa yang cikgu kena tulis untuk jawapan image? Cuba seorang bagi jawapan. Apa jawapannya? Siapa lagi ada tadi? Haris ada tak Haris? Jawapannya 369. 3, 6, 9. 10 boleh masuk tak? Boleh. Semalam cikgu bagi tahu image. Image ni apa image? Benda yang terhasil daripada objek kan? Kalau awak tengok daripada 10 ni, ada tak dia terhasil daripada objek daripada set A? 10 ni ada tak? Tak ada kan? Macam 1 ni objek dia, image dia 3. Kalau objek 2, image dia 6. Kalau objek 3, image dia 9. Untuk nombor 10 ni dia tak ada objek. Maka dia tak boleh jadi image. Jadi jawapan untuk image 3, 6, 9 sahaja dan jangan letak tanda. Kalau letak tanda dia jadi sama dengan siapa? Kalau cikgu letak macam ni dia sama dengan siapa? Julat. Kalau cikgu letak tanda dia sama apa? Julat. Julat. Boleh beza? Jadi sebenarnya objek ni dia sama dengan domain. Julat ni dia sama dengan image. Cuma beza jangan letak tanda. Okey, sebab tu semalam cikgu cerita dulu apa itu objek, apa itu image. Sebab objek image ni kita ambil nombor dalam tu dulu dan jangan letak tanda set ni, tanda notation ni. Domain pula dia ambil je semua ni. Okey? Bubuh tanda. Kodomen pula ambil je bahagian belakang ni semua, tak kira lah dia ada anak panah ke tak ada, salin je semua, letak tanda. Julat pula dia sama dengan kodomen, cuma kita ambil yang dipetakan sahaja. Okey, faham? Boleh beza tak 5 istilah di atas? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Kalau tak boleh, cikgu nak cuba bagi soalan lain. Boleh tak boleh? Ada soalan tak? Cikgu malas nak buka nama tu. Okey, boleh ke? Haris, apa lagi ni? Tak nampak lah nama kat bawah. Macam mana cikgu nak tengok ni? Siapa lagi? Mar, Nazim, Aidi, Irfan. Ni semua cikgu pernah mengajar kamu kan? Mar, 1, 3 dulu kan?
Betul cikgu. Syaira Aina, pelajar baru cikgu rasanya. Faham tak? Boleh ke? Max kalau awak diam, masalah nanti. Boleh ya? Okey. Itu masih di atas katil ni. Ha? Okey, saya bagi satu lah soalan. Kita tengok awak boleh buat ke tak. Contoh cikgu ada. Okey, ni set A, ni set B. Sini A, B, C. Dekat sini 1, 2, 3, 4. Okey. A dipetakan kepada 1, B dipetakan kepada 2, C dipetakan kepada 3. Okey, ini set A besar, ni set B besar. Okey. Soalan cikgu, nyatakan dia punya domain. Okey, kita panggil nama. Alah, nak kena kecilkan pula. Mark. Apa jawapan dia, Mark? Domain. ABC. Cuba bagi jawapan pada cikgu. Mar, ada tak? Ada cikgu. Cuba bagi jawapan. ABC. Sekejap, cikgu tak dengar. Buat sikit. Apa? ABC. A, B, C. Ini je ke? Ke kena letak apa-apa lagi? Ada bracket dia. Letak bracket. Okey, bagus, Mar. Okey, yang kedua kodomen. Okey, siapa lagi ada? Tadi saya nampak Aidil. Aidil Irfan ke? Lupa dah. Aidil, cuba bagi jawapan untuk kodomen. Aidil ada tak? Okey, 1, 2, 3, 4. Apa lagi kena ada? Ya? Okey, letak bracket juga. Okey, bagus. Senang ya ni. Okey, lepas tu kita ada Julat. Okey, siapa lagi ya? Haris Aiman. Haris, siapa Julat? 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3 dan letak bracket. Okey, good. Okey, then kita ada objek. Okey, cuma cikgu tukar sikit soalan ni. Saya nak nyatakan objek bagi 2. Bagi 2 pula dah. Betul lah. Nyatakan objek bagi 2. Sama dengan apa? Siapa nak cuba? Ni cikgu tambah sikit lain sikit. Nyatakan objek bagi 2. Maksudnya 2 ni apa? Objek dia partner dengan image je kan? Okey, maknanya 2 ni apa? Image. Dia suruh awak cari objek. Maknanya 2 ni ialah Image. image. Pandai. Maksudnya 2 ni image. So image kita tengok set A ke set B? Set B. Set B. Okey, awak pergi kepada nombor 2. Dia nak objek-objek dalam set A kan? Pergi ke anak panah. Apa jawapan dia dekat sini? B. B. Macam tu je. Perlu tak cikgu letak bracket? Tak. Jangan Perlu. letak ya. Ya, bagus. Objek dengan image jangan letak bracket. So jawapan dia B sahaja. Faham soalan kadang-kadang dia tulis macam tu lah. Kalau tadi kita senarai. Okey, tukar lagi. Soalan cikgu, nyatakan image bagi C. Okey, apa jawapannya? 3. Yes, 3. bagus. C ni apa? C ni apa? Objek. Objek. Good. 3 ni apa? Image. Yes. Pandailah awak. Okey, bagus. Macam itulah. Itulah maksud domain, kodomen, julat dan objek dengan image. Okey, boleh ya? Okey. Okey, lepas tu kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok muka surat 7 tu. Cikgu nak terangkan sikit lagi beberapa jenis fungsi. Okey, nota ni tak apa. Nanti cikgu share. Cikgu tulis je kat sini Okey, fungsi ni dalam buku teks lah. Okey, kalau dalam exam dia tak macam mention macam ni pun. Okey. Dia buat 2 jenis. Satu kita panggil fungsi discrete. Betul tak cikgu aja ni? Okey, satu lagi fungsi. Siapa ada buku? Apa lagi namanya satu lagi? Telanjang. Yes. Pandai. Nasib baiklah. Syafa demam pun join juga tu.
Fungsi selanjar. Apa maksud discrete? Cikgu buat perbezaan. Apa maksud discrete? Discrete ni maknanya awak nampak sebiji-sebiji. Kalau kita lukis dalam bentuk graf, okay, ini X. Okay, ini paksi apa? Atas ni paksi apa? Y. Okay, tapi bila dulu-dulu kalau awak belajar X dengan Y kan, bila awak masuk maths tajuk fungsi, kita tak pakai Y dah, kita pakai fx. Tapi sebenarnya ingat dalam kepala awak, Y tu, paksi Y ni sebenarnya sama je dengan fx. Faham? Okay? So boleh tak cikgu tulis Y je? Tak nak tulis fx lah cikgu saya nak tulis Y. Boleh tak? Boleh. Boleh tak boleh? Tak. Boleh. Boleh, tapi awak kan pelajar math, kita tak tulis dah Y. Okay, kalau tulis Y tu dia macam graf biasa dah. Kita kan belajar graf fungsi. Jadi awak gunalah fx ni. Tapi dia benda yang sama. Selalu ingat fx tu ialah Y. So dekat sini kita akan guna fx. Kenapa fx? Kan semalam kita, kan tadi kita dah belajar objek dengan image. Objek kita namanya paksi X kan? So, image kita mestilah ada huruf X. Yes. Tak yang cikgu cakap cermin semalam. Kalau awak pendek, takkanlah dalam cermin jadi tinggi benar. Faham tak maksud cikgu? Yang semalam tu. Faham. Sebab tu dekat sini kita tak pakai Y dah. Kita guna fx. Merujuk kepada paksi X ni. And then dia punya image fx. Okay? Sekejap padam. Okay, tu contohlah perumpamaan. Okay, apa benda nak cerita ni lupa. Ya? Contohnya kalau time periksa nanti kan. Kan tulis X tu kan, kalau tertukar jadi Y, dia kira markah sekali je. Tak ada masalah, boleh je. Sebab dia benda yang sama. Ni Y sama dengan fx kan? Sama je. Okay. Tapi kalau awak tengok dalam buku teks pun dia dah guna fx. Kita dah tak pakai dah Y. Tapi dia sebenarnya benda yang sama saja. Cuma tak salah, boleh je. Okay, cuma awak kena biasakan dirilah. Awak kan dah ambil maths kan. Buatlah beza sikit dengan maths modern tu. Okay? Boleh? Okay. Good. Okay. Okay, so fungsi discrete ni yang awak nampak. Okay, contoh cikgu pakai merah pula. Okay, kalau dalam buku teks tu contoh dia buat point, titik macam ni kan. Ni yang biasa awak plot graf, awak buat titik-titik ataupun pangkah kan. Contoh kat sini 1, sini 2, sini 2, sini 5. Contohlah cikgu ambil 2 titik Okay. Tambah lagi lah. Sini contoh 3, dekat sini 7, sini 5. Contoh ni je tau. Okay, sini 11. Kalau dalam fungsi discrete ni maksudnya awak nampak tau, dia graf dia sebiji-sebiji. Kalau selanjar, boleh tengok dalam buku teks tu. Dia macam kita buat yang apa tu? Macam ni, contohlah macam ni. Maksudnya dia selanjar. Titik tu kita tak tahu. Mungkin dia duduk kat sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini kan. Kita tak tahu. Dan ada berapa titik pun kita tak tahu. Sebab dia duduk dalam satu garisan titik tu. Okey, itu kita panggil selanjar. Kalau discrete ni kita tahu titik ni koordinat dia 1, 2. Yang ini 2, 5. Yang ini 3 berapa dengan ni 21? 6. Okey, sini 5. Betul ke cikgu punya ni? Aku bola lagi 1, sini 7. Contoh sini 7, 11. Okey, discrete maksudnya awak boleh mention tempat titik tu. Kalau selanjar kita tak tahu dia berada di mana. Okey? Itu perbezaan secara umum. Okey, sekarang daripada fungsi yang ni, okey, saya nak awak nyatakan domain. Cerita dia sama juga. Domain, kodomain, dan julat. Yang biasa ditanya 3 benda ni. Objek dengan image biasa dia buat macam tadi lah. Nyatakan objek bagi, nyatakan image bagi. Dia macam tu je. Yang biasanya ditanya domain, kodomain, julat. Okey, soalan cikgu. Boleh tak awak nyatakan
domain dalam graf fungsi diskrit ini? Agak-agak apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Domain tadi dia sama dengan apa? Objek ke image? Objek. Domain? Objek. Okay, good. Kodomain dia sama dengan Image. dia tak sama sangatlah dengan image. Kena tengok juga image hanya untuk yang dipetakan. Sebenarnya image dia sama dengan julat kan? Okay. So cuma kodomain walaupun tak dipetakan, dia pun ditulis. Okay. So domain, apa jawapan domain? 1, 2, 3, 5, 7. Mula dengan mana? Kejap, cikgu tertinggal something lah. Kejap cikgu tambah sikit lagi. Contoh kat sini ada negatif 2 juga. Titiknya kat sini. Sini 1. Okay, so domain cikgu. Nak mula apa? Sini kosong lah. Sini tempat bersilang ni. Nak mula berapa? Okay. Silap. Okay. Awak tengok titik kita tadi. Sekejap cikgu tambah biru ni. Nampak tak? Okay, titik kita yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, titik yang pertama ni kan domain kita rujuk kepada objek. Objek dekat sini paksi X lah. Okay, kalau dalam bentuk set tadi awak tahu dia duduk di depan kodomain. Kalau dalam bentuk graf, paksi X tu objek. Image ialah paksi Y. Macam tu je. Okay, so domain dekat sini awak tak boleh mula daripada kosong. Sebab titik yang pertama ni dia mula dengan berapa ni paksi X ni? Negatif 2. Jadi awak kena mula dengan negatif 2. Okey, lepas negatif 2, kosong nak ambil tak? Kosong nak ambil tak? Tak. Tak sebab tak ada titik yang kena pada kosong. Titik biru yang cikgu buat bulat-bulat ni kosong tak ada. Jadi tak perlu tulis. 1 Ambil. 1 tulis tak? 1 tulis dah kan? Lepas tu ini 2 yang kena. Lepas tu 3, 5, 7. Nampak? Janganlah tulis negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai 7. No, salah. Awak rujuk kepada titik yang diberi dalam paksi X. Yang kena sahaja. Tu untuk domain ya. Okey, lepas tu kodomain. Kodomain rujuk image. Image paksi Y. Okey, nak mula dari mana? 1. Okey, boleh tak cikgu ambil daripada kosong? Paksi Y. Mula daripada kosong ke? Tak. Tak kan? Sebab kosong tak kena kan? So kita ambil yang kena yang pertama ini ialah 1. 1, 2, lagi? 5, 6. Ini 7 tadi ni cikgu tak nampak. 7 dengan 11. Okey, kodomain. Julak pula. Okey, jadi untuk kes yang ni, julak dengan kodomain dia sama. Sebab yang ni kita tak ada dipetakan apa kan. Kita terus ambil direct kan. So, julak yang ni dia sama dengan kodomain. 1, 2, 5, 6, 7, 11. Okey? Boleh ya? Okey ke tak okey? Okey. Okey, kita try pula untuk fungsi selanjar. Awak tengok nanti macam mana beza dia ya. Okey, fungsi selanjar sama juga X. Yang ini fx. Okey, contoh grafnya saya ada warna apa lagi? Okey, macam tu. Okey, nombornya nombor ya. Alamak, sekejap cikgu ikut teks lah. Saya buat macam dalam teks. Nanti awak boleh tengok balik. Okey, kat sini ini putus-putus sepatutnya. Sini 3. Dekat bawah dia punya ni 2. Dekat sini 3. Paling tinggi kat sini 6. Okey? And then dekat sini 1. Okey, sama juga soalan cikgu, nyatakan domain. Okey, apa domainnya? Sebelum awak nak nyatakan domain yang ni, awak nampak tak titiknya berada di mana? Nampak tak? Tahu tak? Kita tahu tak titik tu ada kat mana?
Tidak. Tak. Jadi macam mana kita nak tulis macam ni? Kita tak tahu satu ni betul ke duduk kat sini. Ni yang duduk kat sini ni apa pula? Sini apa pula? Sini apa pula kan? Jadi boleh ke kita tulis macam ni? Seperti discrete ni. Boleh tak boleh? Tak. Tak boleh kan? Habis macam mana cara penulisannya? Okey. Kalau kes selanjar ni kita buat dalam bentuk range ataupun julaan antara ni. Kan? Lebih besar, lebih kecil kan? So untuk yang ini domain fungsi bagi X ialah, okey, jawapan dia macam biasa. Tak payah buat bracket lah. Sebab kita tak boleh nyatakan apa benda nombornya. Okey, kita akan ambil antara. Okey, so kita letak untuk domain X ke Fx? Domain X. X. Bubuh X kat tengah-tengah. Bubuh tanda ni, antara ni. Okey, dan bubuh ni. Sebab apa kita tanda ni? Sebab dia ni. Macam ni. Kita nampak bendanya. Okey, dia kena. Jadi kita bubuh tanda sama dengan kat bawah ni. Okey, ambil nombor yang pertama bubuh di depan. Nombor belakang bubuh di belakang. Untuk paksi X dulu. Okey, so paksi X dia mula dengan nombor 1. Okey, kalaulah graf ni, kalau graf ni cikgu tukar sikit, cikgu buat sampai kena kat sini. 3 kat sini, 3. Kena kat kosong ni. Okey, so cikgu akan mula apa domain cikgu? Kosong. Lepas tu akhirnya 3. Jadi untuk fungsi selanjar, cara penulisan domain kodomain kita kena buat macam ni. Antara macam ni. Sebab kita tak tahu nilai X tu berada di mana. Sekarang dia berada di antara 0 hingga 3. Tak tahulah, mungkin 0.1, 0.2 kan. Takkan kita nak senaraikan semua. Okey, jadi kita akan buat antara berapa. Okey, boleh faham? Kalau selanjar Dan ini yang selalu keluar exam. Okey. Kalau discrete ni dia senang kan, awak boleh nampak nombornya. Okay, then kodomain. Kodomain F. Kodomain fungsi bagi F ialah, apa jawapannya? Kodomain tengah, adakah X lagi? Tak. Okay, cikgu nak tulis apa kat tengah? Fx. Yes, Fx. Okay, sama juga bubuh tanda ni. Okey, mula dengan nombor berapa? 2. Ya, pandai. Siapa tu? Ainin jangan ambil kosong ya. Sebab kosong tak kena. Dia tengok graf ni, dalam paksi Fx ni, dia mulakan kat sini. Kan? Lepas tu dia yang paling atas, sini. Kan? Jadi kita akan ambil mulakan dengan 2, akhirnya nombor 6. Ambil yang paling tinggi, mulakan paling rendah hingga paling tinggi. So inilah jawapan dia. Okay? Okay, last kali julat. Okay, julat apa jawapannya? Julat fungsi F ialah sama dengan, apa jawapannya? Adakah dia sama dengan kodomain? Sama. Ya, bagus. Okay, dia sama saja. Dan masih lagi guna Fx. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya, nota ni semua ada, nanti cikgu share. Kesimpulannya, kalau untuk yang ini, untuk bila soalan dia bagi dalam bentuk graf, kodomain dengan julat ni sebenarnya benda yang sama, kan? Kalau awak tengok dia discrete ke selanjar, jawapan dia sama saja. Okay, so sebab awak hanya belajar dalam 2 dimensi kan. Graf ni kita panggil 2 dimensi lah. Paksi X dengan paksi Y ataupun Fx kan. Kalau 3 dimensi dia macam ni. X, Y, dia ada Z. Belah depan dia jadi 3D, 3 dimensi. Ini tak belajar lah. Okay, awak 2 dimensi. Jadi bila 2 je, awak nak 3 benda. Domain, kodomain, julat. So awak ingat untuk paksi X ni ialah objek. Satu lagi dia juga ialah domain. Ini kesimpulan cikgu yang kita belajar hari ni. Okay. Untuk paksi Y ataupun Fx ni ialah kodomain. Atau juga dia boleh jadi apa?
Julat. Image. Julat atau satu lagi Image. image. Kan kita ada 5 istilah tadi kan. Objek, domain, kodomain, julat, image. Jadi kalau soalan dalam bentuk graf, Pak CX awak ingat 2 benda ni. Pak CFX ataupun Y 3 benda ni. Okey? Boleh ya? Okey, itu saja penerangan cikgu. Okey, nanti bila awak dah saling nota cikgu nanti cikgu share. Awak selesaikan latihan muka surat 9 nombor 1 ABC sahaja. Buat nombor 1 saja. Buat dalam buku tulis semalam lah. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada yang lain? Okey. Okey, Hari cikgu. ni 16 Okey, cikgu. hari.